Selamat pagi murid-murid semua. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid semua sekarang ni kekal sihat, tetap kekal tenang di rumah dengan keluarga. Okey? Baiklah murid-murid, walaupun sekarang ni kita tengah menjalani Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang menyebabkan kita kena berada di rumah, kita kena belajar dengan cara macam ni. Cikgu harap murid-murid semua tak lupakan tanggungjawab kamu semua sebagai seorang pelajar. Tahu tak? Walaupun kita lama dah tak berjumpa, murid-murid lama dah tinggalkan buku, cikgu harap murid-murid semua baca topik-topik yang pernah kita belajar sebelum ni untuk jadikan ulang kaji. Boleh? Okey. Okey murid-murid, walaupun macam yang cikgu cakap tadi, walaupun kita semua tak berjumpa, lama dah tak berjumpa kan, cikgu dah sediakan satu video ni untuk kita teruskan topik kita yang kita bakal belajar lepas ni. Topik yang kita belajar seterusnya adalah warisan kebudayaan. So, pelajar semua kena tonton video ni, tengok video ni dari awal sampai akhir sebab cikgu dah sediakan aktiviti di hujung video ni nanti. Cikgu harap juga ibu bapa pelajar semua pantau murid-murid untuk tonton video ni sampai habis. Tapi sebelum kita mulakan proses PNP kita pada hari ini, seperti biasalah kita mulakan dengan bacaan doa dulu. Cikgu minta semua pelajar berdoa dalam agama masing-masing untuk memastikan proses kita pada hari ini, proses PDP kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan baik semua. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu, wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin. Cikgu harap murid-murid semua dah bersedia untuk mulakan pelajaran kita hari ini. Pertama, cikgu nak ajarkan tentang peta Malaysia. I am Malaysia, I am a country in South Asia, made up 13 states and 3 federal territories, with capitals and all. I will teach you, so don't you worry. My name's Johor, my capital is Johor Bahru. I'm in the southern part of Peninsula Malaysia, it's true. I'm Kedah, my capital is Kuala Star. I'm in the northwestern part of Malaysia's peninsula. My name is Kelantan, my capital is Kota Baru. In the northeast peninsula of Malaysia, talking to you. My name's Malacca, capital is Malacca City. I'm a historic state in southern peninsula happy. I'm Negeri Sembilan, my capital is Saraman. I lie on the western coast of peninsula Malaysia. My name's Pahang, my capital's name's Kuantan. I'm the largest state in peninsula Malaysia. I am Perak, my capital's name's Ipoh. I'm in the northern part of peninsula Malaysia, you know. I am Malaysia, I am a country in South Asia, made up 13 states and 3 federal territories, with capitals and all. I will teach you, so don't you worry. My name's Perlis, and God is the name of my capital. The most northern part of peninsula Malaysia you can go. I'm Penang, my capital is Georgetown. The northwestern part of Malaysia's peninsula is where I'm found. I'm Sabah, my capital's Kota Kinabalu. The most northern state in Borneo
with capitals and all I will teach you, so don't you worry. I'm Kuala Lumpur, the capital of Malaysia, a federal territory and the largest city, I told ya. I am Labuan, my capital's Victoria. I am a federal territory in Malaysia. I'm Putrajaya, a federal territory, the federal administrative center of Malaysia, you see. I am Malaysia, I am a country in South Asia. Okey, kita dah saksikan video peta Malaysia yang cikgu dah tunjukkan sebelumnya. Dalam 14 buah negeri yang ada dalam Malaysia, cikgu hari ini nak sentuh berkaitan dengan hanya 5 etnik yang ada di Malaysia, 5 etnik terpenting yang ada di dalam Malaysia. Okey, 5 etnik yang cikgu dah sebutkan tadi. Murid-murid nak tahu tak 5 etnik tu yang dah terpilih tu apa? Yang pertama adalah etnik Melayu. Yang kedua, etnik India. Yang ketiga, etnik Dusun. Yang keempat, etnik Cina. Dan yang terakhir, etnik Iban. Murid-murid semua pernah dengar tak untuk semua etnik ni? Ataupun hanya biasa dengan etnik yang ada di dalam kalangan murid-murid saja? Baiklah, cikgu akan terangkan satu persatu berkaitan dengan etnik-etnik yang ada di Malaysia. Okey, yang ni berada di etnik yang mana? Antara kelima-lima etnik ni. Yang mana satu? Etnik Melayu. Yeah, pandai. Seterusnya, cikgu nak cari yang ni pula. Ada di etnik yang mana satu? Etnik Dusun. Pandai murid-murid semua. Pandai murid-murid cikgu ni. Seterusnya, yang ni senang sikit kan? Selalu kita tengok yang berbaju merah, rambut sanggul, berada di etnik Cina. Seterusnya, ini pula berada di etnik India. Dan yang terakhir berada di etnik Iban. Baiklah murid-murid, semua etnik yang telah cikgu tunjukkan sekarang ni, kita belum sentuh lagi asal-usul ini kan. So lepas ni cikgu akan terangkan satu persatu etnik-etnik yang ada di Malaysia. Setakat tahun 2019, jumlah penduduk Malaysia adalah 32.7 juta penduduk. Okey, daripada 32.7 juta penduduk itu tadi, terdapat 68.88% merupakan bumi putera Melayu ataupun bumi putera yang lain tinggal di semenanjung Malaysia. Saya nak murid-murid semua dengar baik-baik berapa jumlah yang cikgu dah sebutkan tadi. Okay. Seterusnya, terdapat 64.4% merupakan etnik Iban dan Dusun yang berada di Sabah dan Sarawak, iaitu Malaysia Timur. 25.56% merupakan penduduk etnik Cina yang terdiri daripada orang Fuzhou, Hainan, Honghua, Hokkien, Cantonese, Hakka, Teochew dan lain-lain. Seterusnya, yang terakhir sekali, 6.73% merupakan penduduk India yang terdiri daripada orang Tamil dan merupakan etnik yang ketiga terbesar di Malaysia. Baiklah, sekarang ni cikgu nak
ceritakan satu persatu berkaitan dengan asal-usul etnik-etnik yang ada di Malaysia. Yang pertama, asal-usul etnik Melayu. Okey, murid-murid semua. Sekarang cikgu nak terangkan berkenaan dengan etnik Melayu. Asal-usul etnik Melayu. Asal-usul etnik Melayu adalah merupakan kumpulan etnik daripada bangsa Austronesia, iaitu sebahagian besar penduduk Melayu, etnik Melayu tinggal di semenanjung Malaysia, seperti yang semua kita tahu kan. Seterusnya, tempat tinggal etnik Melayu juga adalah termasuk selatan Thailand, pantai timur, pesisir pantai, dan pulau-pulau kecil yang lain. Seterusnya adalah etnik Cina. Asal-usul etnik Cina ni adalah etnik yang berhijrah dari Han, iaitu negara luar yang telah menjadi warga negara atau penduduk tetap di Malaysia. Okey, seterusnya kita pergi ke etnik India. Etnik India seperti yang semua tahu adalah berasal dari India. Etnik ni datang ke Malaysia pada zaman penjajahan British tahu murid-murid, di Malaya. Dan etnik ni merupakan yang ketiga terbesar di Malaysia. Okey, etnik yang keempat pula adalah etnik Iban atau dikenali sebagai Dayak. Etnik Iban merupakan satu rumpun Dayak yang terdapat di Sarawak, Kalimantan Barat, Brunei, Sabah dan Johor. Perkembangan budaya sosial etnik ini adalah terjadi semasa kegemilangan kerajaan Dayak di Tambun Juah. Etnik Iban juga merupakan kumpulan etnik terbesar di Sarawak. Terdapat banyak sub-etnik yang lain. Kebanyakan etnik Iban tinggal di rumah panjang pada asalnya. Okey, etnik yang terakhir yang kita akan belajar hari ini adalah etnik Dusun di Sabah. Etnik Dusun di Sabah dipercayai berasal dari rumpun Indo-Malayan di sekitar China ke negara Asia Tenggara. Kumpulan etnik Dusun merupakan 1/3 daripada penduduk Sabah. Maknanya ada lagi penduduk yang lain yang mempunyai etnik lain. Cumanya etnik Dusun adalah merupakan 1/3 daripada penduduk yang ada di Sabah. Kebanyakan etnik Dusun tinggal di Penampang, Papa, Tuaran, Ranau, Tambunan, Keningau dan lain-lain lagi. Okey, cikgu yakin kamu semua mesti dah pernah tahu pasal tentang negeri Sabah ataupun ibu bapa kamu semua pernah cerita. So, di etnik Sabah mereka hanya
bercocok tanam padi dan sawah padi, dan memburu dan juga menangkap ikan. Okey, baiklah murid-murid, telah selesai semua yang cikgu nak perjelaskan berkaitan dengan peta Malaysia dan asal-usul etnik yang ada di Malaysia. So sekarang cikgu tinggalkan beberapa tugasan, aktiviti untuk kamu buat di rumah sebagai latihan hujung minggu. Okey, yang pertama, cikgu dah sediakan peta Malaysia di hujung video ni untuk aktiviti kamu semua. So nanti cikgu nak kamu senaraikan dengan betul di manakah 14 buah negeri yang kedudukan 14 buah negeri yang ada dalam peta Malaysia tersebut. Yang kedua, cikgu nak kamu semua berikan contoh budaya yang ada dalam etnik masing-masing. Contoh budaya memberi salam dalam etnik masing-masing. Contoh seperti sebelum masuk rumah, nak beri salam macam mana. Cikgu nak kamu senaraikan 1 atau 2 sahaja contoh budaya memberi salam, dan minggu depan kita akan berjumpa kembali. Cikgu akan tanyakan latihan tersebut dan kita boleh bincang sama-sama. Okey, terima kasih. Kembali lagi kita dalam rancangan. Okey, cikgu tipu je. Okey, hari ni cikgu akan sambung mengenai topik pembelajaran kita yang cikgu Elizabeth ajar itu. Okey, pertama sekali cikgu nak perkenalkan diri cikgu. Nama cikgu Filosofina, dan untuk topik pengajaran cikgu pada hari ini, cikgu nak tanya, sebelum tu cikgu nak buat teka-teki dulu dengan anda semua. Adakah anda semua sudah bersedia dengan apa yang cikgu ajar hari ini? Cuba teka apa yang cikgu akan ajar hari ini. Fikir dulu. Adakah cikgu ajar mengenai etnik? Etnik apa? Ada apa dengan etnik tu? Apa yang etnik tu buat? Kan banyak lagi yang cikgu akan kongsikan sebentar lagi. Teka-teki yang pertama, mereka akan berpakaian tradisional. Mereka akan berpuasa selama sebulan sebelum menyambutnya. Sambutan apakah itu murid-murid? Okey. Untuk soalan teka-teki yang kedua pula, warna merah menjadi pilihan. Cewa dan macam bunyi pantun pula cikgu. Naga besar akan muncul membuat tarian. Sambutan apakah itu? Okey, jawapan tu nanti korang nanti anda hantar kat WhatsApp cikgu tahu. Lepas tu cikgu akan baca. Mana tahu kalau betul cikgu akan bagi markah, bagi hadiah kan. Tapi sekarang ni cikgu nak korang jawab dulu apa jawapan dia. Okey. Okey, memandangkan kita sekarang ni tengah dalam PKP kan, nak bagi jawapan macam mana nak bagi jawapan dekat cikgu? Sebab sekarang ni kan kita hanya mampu belajar secara online. Okey, untuk jawapan kepada teka-teki cikgu tadi, cikgu nak anda yang ada jawapan tu send jawapan anda dekat WhatsApp. Nanti cikgu akan baca. Okey, ada beberapa pelajar cikgu yang dah hantar dekat cikgu jawapan dia. Okey, pelajar yang pertama nama dia Nofara Syuhada. Okey, jawapan Nofara Syuhada yang pertama hari raya. Okey, yang kedua tahun baru Cina. Betul ke Farah, hari raya? Okey, betul. Jawapan yang pertama ialah hari raya. Okey, pandai anak cikgu. Okey, jawapan yang kedua tu Farah, cikgu tak boleh kata salah sebab dia memang termasuk dalam tahun baru Cina, tapi dia bukan tahun baru Cina. Dia perayaan selepas tahun baru Cina. Okey, nanti cikgu akan ajar apakah perayaan tersebut. Okey, nampaknya pelajar cikgu telah menjawab soalan teka-teki cikgu dan semua pelajar cikgu telah menjawab dengan betul. Okey, tahniah sebab anda semua peka dengan perayaan yang kita adakan kat Malaysia. Okey, apa yang cikgu pegang sekarang ni? Yang cikgu pegang sekarang ni ialah flashcard. Okey, apa yang ada dekat flashcard? Tak boleh tunjuk. Cikgu tak boleh tunjuk lagi. Cikgu akan tanya anda semua
ini perayaan untuk saat etnik mana, perayaan apa, bila. Kita akan tunggu. Yang pertama, kita ambil dari belakang dulu Okey, yang pertama ini. Okey murid-murid, mengenai flashcard cikgu yang pertama, siapa tahu etnik mana yang ada kaitan dengan gambar yang cikgu tunjuk sekarang ni? Siapa tahu? Okey, etnik Melayu. Okey, etnik Melayu dia merayakan hari raya puasa Aidilfitri. Ia dirayakan oleh umat Muslim. Hari raya ni menandakan berakhirnya bulan puasa Ramadan. Selepas mengerjakan solat sunat Aidilfitri dan masing-masing akan segak dan cantik dengan pakaian baru dan kaum keluarga juga akan berkumpul. Lepas tu yang menarik tentang hari raya, ucapan selamat hari raya dan kemaafan di pohon untuk menandakan kesalahan lalu telah pun dimaafkan. Kosong-kosong. Okey, lepas tu apa lagi yang menarik? Pasti anak murid cikgu selalu dengar akan duit raya. Semua suka duit raya kan? Okey, tradisi memberi duit raya memeriahkan lagi suasana sambutan hari raya. Lepas tu, juadah wajib bagi hari raya ialah seperti ketupat, rendang, sambal kacang, lemang dan serunding. Sambutan hari raya adalah selama sebulan di mana terdapat ramai etnik Melayu akan membuat rumah terbuka. Lepas tu, yang menariknya kita boleh berkunjung, berjumpa dengan sanak saudara, pergi ke rumah ahli keluarga, jiran dan perayaan ini pasti akan mengumpulkan kita untuk mengeratkan silaturahim. Okey, baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada flashcard cikgu yang kedua. Siapa dapat teka? Etnik apa yang berkaitan dengan gambar cikgu tunjuk sekarang ni dan perayaan apa? Okey, gambar kedua ni merupakan perayaan kaum India. Okey, nama perayaan ni berdasarkan gambar ni ialah Hari Thaipunggal. Hari Thaipunggal merupakan perayaan semasa musim menuai yang diraikan secara meluas oleh masyarakat etnik Tamil. Okey, lepas tu Punggal juga dikenali sebagai Makara Sankranti yang disambut seluruh India. Punggal dalam bahasa Tamil bererti melimpah ruah. Nah, dari gambar ni kan kita ada tengok macam pasu. Lepas tu yang putih tu dia adalah disimbolkan sebagai beras. Okey. Lepas tu yang warna putih tu merupakan susu lembu yang melimpah apabila dipanaskan dalam periuk belanga. Okey. Yang gambar yang ni merupakan periuk belanga dan disimpan beras, lepas tu diletakkan susu lembu. Okay. Susu lembu yang melimpah apabila dipanaskan dalam periuk belanga, tanah liat melambangkan kekayaan yang melimpah ruah. Thaipunggal dirayakan ketika masa menuai. Secara tradisi bertujuan berterima kasih kepada Dewa Matahari, iaitu etnik India panggil Surya Bhagawan, dan ternakan ladang yang membantu menghasilkan kekayaan harta benda. Selama ni kita biasa kalau etnik India kita selalu dengar hari Deepavali kan. Okay, sekarang ni cikgu berkongsi dengan anak-anak murid cikgu mengenai Hari Thaipunggal. Okey murid-murid, kita pergi kepada flashcard cikgu yang ketiga. Okay, siapa tahu ini gambar apa? Dan cikgu rasa anak murid cikgu pasti dah tahu dah kan ini apa. Okey, gambar ketiga ni merupakan gambar simbolik kepada perayaan kaum Cina. Okey, seperti yang kita telah tahu, kaum Cina mereka akan mengadakan Tahun Baru Cina. Tetapi untuk pengajaran cikgu kali ini, cikgu nak fokuskan terhadap Hari Cap Komeh. Hari Cap Komeh merupakan hari selepas 15 hari Tahun Baru Cina. Dan Hari Cap Komeh ini disambut sebagai menandakan berakhirnya perayaan Tahun Baru Cina. Pesta Cap Komeh ni disambut dengan mengadakan upacara sembahyang besar-besaran di mana colok besar akan dibakar dan juga diadakan makan besar bersama-sama keluarga. Bunga api dibakar dan tanglong dinyalakan bagi merayakan Hari Cap Komeh. Cap Komeh juga dianggap sebagai malam mencari pasangan. Ini yang menarik pasal
mengenai perayaan Hari Cap Komeh. Hari Cap Komeh ni dianggap sebagai malam mencari pasangan di mana para gadis akan berpakaian serba indah dan mengunjungi kuil untuk berdoa agar mendapat pasangan yang setuju. Terdapat juga amalan melontar buah limau ke dalam laut atau sungai pada waktu malam dengan doa untuk mendapat pasangan. Buah limau yang basah membawa pesanan agar mereka mendapat pasangan yang sesuai. Cikgu rasa tak ramai kan yang tahu mengenai apa yang berlaku semasa Hari Cap Komeh. Okey, persembahan kebudayaan Cina juga akan diadakan pada waktu malam bagi menandakan perayaan Cap Komeh seperti peralatan tanglung, tarian naga atau singa, opera Cina dan mengimbang bendera besar Chingay. Okey, seterusnya tadi cikgu berkongsi dengan anda semua mengenai perayaan etnik yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Sekarang cikgu nak bawa anda semua beralih ke etnik yang terdapat di Kepulauan Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak. Cikgu yakin mungkin ramai anak murid cikgu tertanya-tanya, ini gambar perayaan etnik apa? Apa yang anda nampak sekarang ini merupakan simbolik kepada perayaan etnik Kadazan Dusun yang terdapat di Sabah. Selain daripada mengadakan pesta keamatan, kaum Kadazan Dusun juga ada merayakan perayaan yang dipanggil Nunuk Ragang, iaitu Pohon Ara Merah. Perayaan ini diadakan bagi memperingati tentang pembukaan lembaran sejarah kaum Kadazan Dusun. Perayaan ini penting bagi mereka supaya ingat akan asal-usul masyarakat tersebut. Mereka akan mengadakan aktiviti seperti makan bersama-sama, menari dan banyak lagi. Okey, dan kita pergi kepada gambar yang terakhir. Cikgu rasa anak-anak murid cikgu dah tahu kan etnik apa yang terakhir? Ya, betul, etnik Iban. Tapi cikgu nak tanya apa yang anda faham tentang gambar ini? Gambar ini merupakan simbolik kepada kaum Iban dan yang terdapat dalam gambar ini dipanggil Ranyai. Gawai Dayak ini merupakan pesta tahunan yang disambut bagi meraihkan tamatnya musim menuai. Hari Gawai ini diadakan pada 1 Jun di mana kaum Iban akan memanjat kesyukuran terhadap segala keberkatan, nikmat dan tuah yang dilimpahkan oleh Tuhan mereka, iaitu sempulang gana. Itu adalah arti sebenar Gawai Dayak. Jika dahulu masyarakat Dayak bergantung kepada hasil tanaman seperti padi, buah-buahan dan sayur-sayuran mereka. Oleh itu adanya sambutan ini untuk meraihkan segala hasil usaha dan kerja keras mereka. Sambutan ini juga dilihat sebagai permulaan baru bagi masyarakat Dayak, tidak kira dalam apa jua perkara yang ingin mereka lakukan. Kini ia dilihat sebagai sambutan disertai dengan adat dan tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang. Semestinya setiap amalan mempunyai maksud tertentu. Okey, itu merupakan sedikit sebanyak mengenai perayaan yang disambut oleh etnik-etnik etnik Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun dan Iban. Okey.
satu. Hari ini kita meraihkan Hari Cinta kita. decoration band all how ah? Macam mana? I go and check. Sabar, semua okey satu, settle lah semua, okey? Jangan risau. I go and call them. Boleh. Macam tak percaya kan? Jadi juga akhirnya. Kalau dah jodoh, tak ke mana kan? Wah, nice. Guys, jom dah ready dah. Apa lagi? Terima kasih semua sebab datang untuk meraihkan dua orang yang saya sayang. So, perfect kan wedding ni? Kita dah buat yang terbaik. Nak buat macam mana lagi? Tapi bila kawan-kawan dan keluarga ada di sini, dengan kasih sayang menjadi resepi dan kebersamaan menjadi dekorasi. Bagi saya, cukup perfect. Jom. Macam tadi selalu cakap lah. Lagi? Apa lagi? Lagi? Tadi cikgu telah tunjuk satu video kan dengan anda semua. Okey, dari video tu cikgu nak anda semua buatkan satu tugasan, iaitu cikgu nak anda semua buatkan satu esei dan nyatakan apakah kepentingan untuk kita mempelajari perayaan dan adat resam kaum lain. Okey, nanti minggu depan cikgu akan minta. Okey, sebelum tu cikgu akan uploadkan soalan itu dekat Edmodo, nanti cikgu bagi link. Okey. Nampak
nampaknya kita dah sampai ke penghujung. Okey, cikgu ada beberapa benda cikgu nak buat, nanti cikgu seterusnya akan sambung. Okey, tapi sebelum tu cikgu nak buat rumusan sikitlah dengan apa yang kita belajar hari ini. Okey, memandangkan kita tinggal dekat negara Malaysia yang mempunyai pelbagai agama, kaum dan sebagainya, amatlah penting untuk kita mengetahui setiap perayaan, adat resam, kepercayaan, agama itu semua supaya kita lebih senang untuk mengenali orang di sekeliling kita, lebih mudah untuk kita menghormati, tahu sensitiviti kaum lain dan paling penting kita dapat menjaga perpaduan negara. Okey. Terima kasih.